محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat, para muhibbin rahimahumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dengan diberikan nikmat hidup oleh Allah, serta diberi lagi kesempatan dihimpunkan kita di dalam majlis ilmu pada malam ini, pada malam yang penuh keberkahan ini, malam Jumaat, penghulu segala hari yang dilipat kali gandakan apa sahaja jenis amal soleh. Jadi sepatutnya kita sangat-sangat rasa bertuah, sangat-sangat rasa bergembira. Mesti ada dalam hati kita perasaan seronok, gembira, lebih daripada kita mendapat nikmat dunia. Setiap kali kita mendapat nikmat yang bangsa akhirat, perlulah ada perasaan seronok, gembira dalam hati kita lebih daripada ketika kita mendapat kelebihan dunia. Kerana akhirat itu lebih mulia di sisi Allah berbanding dengan dunia. Kita kena rasa lebih bergembira, lebih bertuah, lebih seronok apabila pada malam ini contohnya kita dipilih oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah, memilih kita insan-insan yang banyak melakukan dosa dan maksiat, leka dengan dunia ini, dipilih juga oleh Allah dengan kasih sayang Allah, dihimpunkan di dalam majlis ilmu taman syurga, suatu majlis yang sangat disukai, diredai oleh para nabi, para rasul, para malaikat Allah, para wali-waliullah, para orang soleh. Maka tiba-tiba kita yang bukan soleh dan solehah ini dijemput oleh Allah, yang mana di dalam majlis ini menjadi tetamu Allah ini, Allah Ta'ala menghidangkan kepada kita nikmat-nikmat yang bangsa akhirat, yang tidak ada seorang jutawan pun yang boleh membelinya. Apa itu? Allah Ta'ala menghidangkan dengan ilmu yang bermanfaat. Allah menghidangkan maghfirahnya, keampunannya. Allah Ta'ala menghidangkan dengan keredaannya. Dengan sebab itu perlu ada di dalam hati hamba yang diberi taufik pertolongan oleh Allah boleh melakukan amal soleh, perlu ada rasa seronok lebih daripada memiliki ataupun mendapat nikmat dunia. Bahkan itu di antara rahsia seseorang hamba itu akan diberi taufik pertolongan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang diberi oleh Allah. Apabila mereka merasakan bahagia, merasakan seronok, merasakan bertuah apabila diberi faham oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah di dalam majlis ilmu, mereka boleh mengerti dan memahami pelbagai hukum hakam Allah. Lalu di dalam hati mereka rasa sangat-sangat bertuah, rasa seronok, rasa gembira, alhamdulillah ya Allah. Maka ini di antara rahsia hamba-hamba yang diberi taufik pertolongan untuk mengamalkan ilmu tadi. Tidak semua hamba yang diberi hidayah itu ditolong oleh Allah untuk mengamalkan. Kita perasan tak benda itu? Kadang-kadang kita tahu benda itu baik, tapi kita tak boleh nak buat. Kita tahu benda itu baik, mulia di sisi Allah, banyak ganjaran pahala, tapi kita tak boleh nak buat. Kenapa tu? Kita tidak mendapat taufik, tak dapat pertolongan Allah.
Kadang-kadang kita tahu benda tu haram, benda tu dosa besar, benda tu merugikan akhirat kita. Perkara itu merosakkan pahala amal ibadah kita, tapi kita tak boleh nak meninggalkan. Tetap kita membuat juga benda yang kita sendiri dah tahu bahaya, dah tahu sendiri benda itu haram, tapi kita tak boleh tinggalkan. Pun jawapannya sama, kerana tidak mendapat taufik, pertolongan Allah. Maka kita ni memerlukan kedua-duanya daripada Allah, hidayah serta taufik. Di antara perkara yang mesti ada pada diri kita untuk memperolehi hidayah serta taufik ini, di antaranya mestilah di dalam hati kita rasa seronok, rasa bertuah, rasa bangga lebih daripada kita mendapat nikmat dunia apabila kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa seronok. Kemudian sewaktu kita duduk di dalam majlis ilmu, kena rasa lebih seronok daripada kita duduk di dalam majlis yang lain. Kerana atas dunia ini banyak majlis, banyak perhimpunan. Tapi apabila kita ditempatkan oleh Allah duduk dalam majlis ilmu, kita kena rasa seronok lebih daripada waktu kita berada di dalam perhimpunan yang lain. Kerana ilmu itu sangat-sangat mulia di sisi Allah. Bayangkan orang yang ikhlas menuntut ilmu, niatnya ikhlas menuntut ilmu, matinya syahid, mulia sangat-sangat. Waktu kita kena rasa bertuah, ya Allah, alhamdulillah. Kena rasa bertuah. Kemudian kena jaga adab kita dalam majlis ilmu. Jaga adab kita, jaga akhlak kita. Kalau boleh jangan ada memikirkan benda yang selain urusan-urusan dunia waktu kita belajar. Tumpukan perhatian kita. Jaga adab kita, jangan bersembang, jangan berborak benda yang tak ada terbungkai. Kemudian apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beradab dengan guru. Itu di antara perkara yang dituntut. Beradab dengan guru itu juga di antara rahsia untuk seseorang hamba itu diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmu tadi. Jadi ala kulli halin, apapun, alhamdulillah kita dipilih lagi oleh Allah, yang diberi hidup oleh Allah. Bukan sahaja kita diberi nikmat hidup, dikekalkan lagi kita di dalam nikmat iman, nikmat Islam, dapat kita bertemu dengan hari Jumaat lagi, yang mana hari Allah Ta'ala lipat kali gandakan. Sekecil apa pun amal kebajikan yang kita buat dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab kemuliaannya hari Jumaat. Serta kita dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, diharapkan para muhibbin sekalian yang hadir, yang mengikuti, senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah, dalam keampunan Allah, diberi kesihatan, keafiatan yang baik oleh Allah, dimurahkan rezeki rohani dan jasmani, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kitab kita yang pertama insya-Allah Misbahul Munir. Kita suatu apa Kitab Jawi, Rumi, kita pakai Rumi. Kitab Rumi 92, Misbahul Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Faedah situ. Faedah bermula ini satu kegunaan. Apa maksud faedah? Faedah tu mana? Guna, berguna. Ilmu yang berfaedah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, apa maksud ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat bermaksud pengetahuan yang kita boleh amalkan. Itu ilmu manfaat. Sebaliknya, kalau kita mengetahui sesuatu ilmu tetapi kita tak boleh mengambil manfaat, kita tak boleh amalkan dia, kita tak boleh amalkan dia, itu menunjukkan ilmu yang tidak bermanfaat.
bermanfaat. Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat. Makin belajar, makin banyak pengetahuan, makin baik perhubungan kita dengan Allah. Makin banyak mengaji, makin banyak pengetahuan kita, makin betul ibadah kita, makin kurang maksiat kita, semakin dekat hati kita dengan Allah, semakin cintakan akhirat, semakin bencikan dunia. Itu ilmu yang bermanfaat. Tapi di sini kata musannif, ini suatu kegunaan. Barang siapa mati, kita ni mati, setiap yang hidup pasti pasti akan mati. Sehebat apa pun pangkat dan jawatan di atas dunia ini, setinggi apa pun kedudukannya atas dunia ini, secantik apa pun dia mati akhirnya. Sealim mana pun, semaksiat mana pun, disukai orang, dikasihi orang, mati. Disanjungi orang, mati. Dihormati pun mati. Jadi mati, tetap mati kita ni. Ramai dah mati. Hari ni ramai orang mati. Bukan sahaja di Palestin tu, di tempat kita ni pun ramai yang mati. Tapi mujur kita tidak dimatikan oleh Allah. Mujur sangat-sangat Allah bagi lagi kita umur, kesempatan, boleh lagi kita semayang, sempat lagi Allah bagi pertolongan, boleh semayang, boleh ke surau lagi. Yang dah mati tu habis dah peluang. Bila mati, tertutuplah segala peluang untuk melakukan amal ibadah. Nak istighfar sekali pun tak boleh. Bila mati nak istighfar tak boleh. Nak sebut huruf alif pun tak boleh bila dah mati. Jadi kita yang hidup ni masih lagi, alhamdulillah, berpeluang lagi kita nak memperbaiki amalan kita, memperbaiki hati kita. Sempat lagi kita nak bertaubat, nak menyesali dosa dan kesilapan kesalahan kita, nak menuntut ilmu lagi, begitu, nak memaafkan orang lain. Sempat lagi bila Allah bagi hidup. Itu pun kalau kita bersyukur dengan nikmat hidup. Ada hamba Allah yang tidak mensyukuri nikmat hidup, dengan makna kita menyalahgunakan nikmat hidup ini, dengan makna kita melakukan maksiat. Allah beri kita hidup, kita gunakan peluang hidup ini untuk lari sejauh-jauhnya daripada Allah, meninggalkan Allah, melupakan agama. Na'udzubillah. Jadi barang siapa mati dengan kalimah yang pertama, iaitu kalimah yang pertama, la ilaha illallah. Itu kalimah pertama. Kata ulama, barang siapa yang membaca kalimah ni, la ilaha illallah, dihapuskan 4,000 dosa-dosa kecil. Dipanjangkan tadi, la ilaha illallah, dihapuskan sekali baca tu, dihapuskan 4,000 dosa-dosa kecil. Itu kelebihan yang ulama bagi tahu. Jadi barang siapa yang mati dengan kalimah yang pertama ni, la ilaha illallah, maka kita pun dah faham dah apa maksud la ilaha illallah. Sebelum ni dah diterangkan apa yang dikendaki dengan la ilaha illallah, apa maksudnya tersirat di sebalik itu. Apa yang kita dah belajar daripada awal kitab ni, sifat-sifat yang bersangkut paut dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita dah belajar daripada awal apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah. Kalau ada sifat ada Allah, ada yang bagaimana, semua dah dihuraikan, betul? Dah dihuraikan secara terperinci. Wujud artinya ada Allah,
Ada Allah Ta'ala itu tidak seperti ada yang lain. Adanya Allah sedia kala, ada yang lain tu baharu. Adanya Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa. Adanya yang lain binasa. Ada Allah, tidak ada yang serupa. Ada kita, banyak yang serupa. Semua dah belajar gitu, betul ni? Jadi sifat yang wajib bagi zat Allah pun kita dah tahu, yang mustahil bagi Allah pun dah tahu. Contohnya kalau kata ilmu Allah pun kita dah tahu dah apa yang dikendaki dengan ilmu pengetahuan Allah. Maha meliputi pengetahuannya, tidak ada jahil pada pengetahuan Allah, tidak ada syak, tidak ada waham pada ilmu pengetahuan Allah, tidak ada yang tersembunyi daripada ilmu pengetahuan Allah. Allah Ta'ala mengetahui sesuatu dengan tidak didahului oleh jahil. Ilmu Allah Ta'ala tidak lupa. Allah Ta'ala mengetahui sesuatu secara terperinci. Semua dah dihuraikan, cuma kita tertinggal ataupun tidak, ataupun faham tak faham, tapi dah dihuraikan dengan dalil-dalil siap, bukti-bukti semua siap itu. Jadi apa yang kita dah belajar tentang sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, itu di antara maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah. Contohnya begini, maksudnya begini, barang siapa yang lidahnya mengaku la ilaha illallah, barang siapa yang lidahnya mengaku Allah Ta'ala itu sahaja Tuhan, bermaksud dia meyakini bahawasanya ada Tuhan itu wajib, mesti. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, bermaksud dia yakin sungguh-sungguh bahawasanya Allah Ta'ala itu telah ada sedia kala lagi, tidak bersifat baharu. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, bermaksud dia yakin adanya Allah Ta'ala itu tidak akan bertemu dengan kebinasaan selama-lamanya. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, bermaksud dia yakin zat Allah Ta'ala itu bukan berjirim, bukan berjisim, bukan bertempat, bukan berpihak. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia adalah orang yang meyakini ilmu pengetahuan Allah yang maha meliputi. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Sebab itu, barang siapa yang meragui ilmu Allah, contoh, dia meragui pengetahuan Allah, seperti dikatakan, sungguh ke Allah Ta'ala itu tahu segala-galanya. Contohnya, dia meragui, namanya syak, maka rosaklah la ilaha, batallah kalimahnya. Sebab itu terbatal kalimah syahadah ni. Orang yang meragui ilmu Allah, contohnya dia meragui ilmu Allah, sungguh ke Allah Ta'ala itu mengetahui segala-gala perkara, takkanlah satu benda pun tak ada yang dia tak tahu. Takkan semua tahu. Takkan Allah boleh tahu berapa biji pasir yang ada atas dunia ini satu persatu. Takkan Allah tahu ada berapa banyak molekul air di lautan tu. Takkan dia tahu sampai begitu. Contoh, dia meragui ilmu Allah, maka terbatallah la ilaha, batallah syahadah, kufurlah dia, rosaklah imannya, kafirlah dia. Sebab tu kita ni disuruh belajar sifat 20 ni supaya mengetahui dan memahami apakah maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah. Jangan sekadar kita mengucap, membaca, tahu terjemahan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, itu terjemahan tuan-tuan, alih bahasa. Bahasa Arabnya la ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Maksud dia ini yang kita belajar, yang saya sebut tadi. Itu maksud dia yang tersirat di sebalik la ilaha illallah. Sebab itu di antara lain orang yang beriktikad Allah Ta'ala itu bertempat sama seperti jirim dan jisim, maka batallah la ilaha illallah. Kerana di antara maksud la ilaha illallah Ta'ala itu mensucikan zat Allah dari bertempat dan berpihak. Boleh faham? Alhamdulillah.
Jadi bila kita belajar, kita tahu apa yang kita syahadahkan, barulah kita boleh jaga syahadah kita. Barulah kita boleh jaga syahadah kita. Jangan bercakap benda yang bukan-bukan, jangan membuat sesuatu yang bukan-bukan yang boleh merosakkan syahadat, jangan mempercayai ada akidah yang boleh merosakkan akidah. Sebab kita tahu dah maksud la ilaha illallah itu. Apa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala sahaja Tuhan. Itu pengakuan kita. Baik, jadi barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, barang siapa yang mati dengan kalimah la ilaha illallah, yakni seorang yang mati, tak kisah dia mati macam mana, tapi akhir kalamnya yang habis suara mulutnya. Apa maksud habis suara mulut? Penghabisan tutur kata dia dalam hidup dia, sebelum dia mati tu. Kalau dekat hospital tu, dia punya apa tu? Mesti tu pun yang tunjuk denyutan apa, jantung. Jadi sebelum tu disempat menyebut la ilaha illallah. Contoh, dia masuk hospital hari Isnin. Dia masuk hospital hari Isnin, kemudian dia ditidur. Ni jam sesama pun ditidur. Jaga baik-baik. Main sesemuanya ditidur. Jaga baik-baik. Tidur tu faham lah. Lepas tu boleh makan nasi lagi ataupun tak, tu tak pasti lah kalau dah ditidur gitu. Jaga baik-baik. Ni jam zaman orang nak bunuh orang ni. Zaman nak mengurangkan penduduk dunia ni. Hati-hati tuan-tuan. Orang kafir Yahudi laknatullah. Baik, tak kisahlah. Ceritanya mati. Asbab tu macam-macam lah jadi kan dia. Mati kemalangan, mati tercekik, macam-macam lah. Mati kekenyangan, macam-macam lah. Tapi sebelum dia tidurkan, contohlah sebelum dia ditidurkan, lepas dah pesan cakap dengan anak bini begini, dah habis cakap dah, habis sembang dah, habis borak dah, habis wasiat dah, dia pun la ilaha illallah. Lepas tu ditidurkan. Tak ada dah perkataan lain lepas daripada tu. Faham ni belajar ni, manalah tu kur kita ditidurkan nanti, manalah kita tu. Kita dah sakit, tak ada orang nak jaga kita, dia umban kita hospital dia. Orang yang pandai kan, siapa nak jaga kita? Tak ramai orang nak jaga kita. Ada kata pergi hospital lagi senang. Kita hantar hospital habis lagi ke, tak boleh nak buat kepala kita. Tiba-tiba ditidurkan katanya, awak ni akan ditidurkan. Macam mana kita nak buat? Siap sedia, taubat siap-siap, syahadah siap-siap, akhirnya la ilaha illallah. Lepas tu kita pun ditidurkan. Berapa lama kita tidur? Daripada hari Isnin sampai 5 bulan contohnya ditidurkan. 5 bulan ditidurkan. Lepas 5 bulan baru dia mati dalam tidur dia tu. Faham tak tu? Setelah 5 bulan dia tidurkan, dia mati dalam tidur dia tu. Selepas 5 bulan dia mati dalam tidur dia 5 bulan. Maka dia termasuk dalam golongan orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Faham tak tu? Yang macam dalam filem tu pun betul juga. Dalam filem, biasa tengok filem, dia kena langgar orang dia cakap dengan bini dia, I love you, la ilaha illallah. Pun betul juga tu. Akhir kalam maksudnya. Jadi sebab tu ulama ajar waktu kita nak tidur, lepas kita sembang-sembang, minum kopi apa benda, bila nak tidur je lepas baca doa tidur tu la ilaha illallah. Lepas tu tidur, jangan cakap apa-apa dah. Jangan cakap apa-apa dah. Takut mati dalam tidur. Andai kata mati dalam tidur, kita tidur pukul 11, lepas tu kita baca la ilaha illallah, lepas tu kita lelap dah,
malaikat maut datang jemput kita pukul 4 pagi contohnya, maka matinya dengan kalimah la ilaha illallah. Itu maksud dia tadi tu akhir suara tadi. Contohnya kalau dia ucap la ilaha illallah, dia kata yang berasa macam haus lah, radik satu, dia minta radik satu, lepas tu minum, lepas tu terlelap pukul 4 pagi malaikat maut cabut nyawa dia, akhir kalamnya radik satu. Itu tak ada jaminan. Itu tak ada jaminan. Jadi kalau dah kata radik satu ke, kopi satu ke, teh satu ke, lepas tu la ilaha illallah balik, gantikan balik la ilaha illallah. Pastikan akhir perkataannya la ilaha illallah, bukan kopi satu, bukan. Kerana orang yang mati dalam keadaan akhir suaranya kalimah la ilaha illallah, kalimah syahadah, nescaya dimasukkan dia ke dalam syurga. Ini kelebihannya, ini faedah orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Itu faedah dia. Itu faedah. Orang yang akhir perkataan suara dia tu akhir la ilaha illallah, masuk syurga lah. Akan jaminan daripada Allah, dia masuk syurga. Nak bawa kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana tu orang langgar kita di belakang. Mana kita tahu kematian tu mati mengejut, kata ulama, kena selalu ingat kita ni mati mengejut. Kena ingat aku ni mati mengejut ni, aku ni besok ni aku ni mati mengejut ni. Kena ingat macam tu kata ulama. Itu terlebih memberi kesan kepada diri kita daripada kita mengingat mati. Mengingat mati itu baik dah, tapi mengingat mati terkejut itu terlebih baik. Ingat mati itu bagus dah, tapi ingat mati terkejut itu lagi baik. Maksud lagi menyegerakan kita kepada amal soleh. Mudah-mudahan Allah bagi taufik itu nak bawa kenderaan dia la ilaha illallah. Mana dah tahu orang langgar kita tu, kapal terbang jatuh atas kereta kita tu, mana kita tahu. Sekarang benda pelik-pelik tak pasal-pasal. Tapi betul lah akhir kalamnya tadi la ilaha illallah. Kalau adoi, akhirnya adoi. Akhir kalamnya adoi, tak ada jaminan. Tapi kalau la ilaha illallah, ada jaminan masuk syurga. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang sahih. Jadi Nabi ada menceritakan tentang perkara tadi di dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh itu, oleh yang demikian, kita dah tahu dah kelebihan akhir kalam la ilaha illallah ni. Sebab tu kita doa, Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami ni la ilaha illallah. Doa lepas mayat tu. Oleh itu sayugialah bagi orang yang Islam, sepatut-patutnya, sebaik-baiknya, semolek-moleknya orang yang beragama Islam, laki-laki perempuan, yang menunaikan segala kewajiban Allah Ta'ala sebagai wajib ain. Apa wajib ain? Fardu ain. Kewajiban yang Allah perintah atas tiap-tiap individu atas dunia ni. Selagi dia namanya Muslim, Muslimat, daripada tukang sapu sampah, niaga pasar malam, niaga pasar tani, sampailah yang duduk dalam istana tu, raja-raja tu, dia wajib menunaikan fardu ain. Dia wajib mengaji ilmu fardu ain yang 3 tu. Wajib mengaji ilmu tauhid, walaupun dia punya tukang sapu sampah, walaupun dia duduk dalam mahligai istana, dia wajib mengaji fardu ain. Dia mengaji, wajib dia mengaji. Dia raja, dia kena wajib mengaji sifat dulu. Tak kisah dia raja apa, dia raja Brunei ke, dia raja Malaysia, Sultan Malaysia ke, dia sultan mana ke, wajib mengaji sifat dulu. Dia wajib mengaji ilmu fiqh. Kerana dalam ilmu fiqh itu mengajar kita, mendidik kita apakah perkara yang menjadi syarat-syarat penting utama dalam ibadat,
apa yang mengesahkan ibadat, apa yang membatalkan ibadat, semua diceritakan dalam ilmu fiqh tu. Jadi dia puteri raja, dia permaisuri raja, dia wajib belajar haid, nifas, istihadah. Faham tak tu? Sebab perkara itu wajib. Puteri raja, permaisuri raja wajib semayang dah? Wajib. Bila sebut semayang, ada tak sangkut paut dengan bab haid? Bersangkut paut, maka dia kena mengaji bab haid, bab nifas. Itu di antara maka menjadi fardu ain, dia kena mengaji. Dia raja, dia sultan, wajib tak mencuci pakaian sehingga suci daripada najis? Ke dia raja tak payah mencelup-celup dia? Dia kena cuci pakaian dengan betul juga. Maka itulah peranan ilmu fiqh tadi. Ilmu fiqh tu dia akan ajar kita benda yang penting-penting dalam ibadat, khususnya perkara-perkara yang wajib kita laksanakan. Maka dalam ilmu syariat, ilmu fiqh tadi akan diajar kita A to Z. Jadi fiqh tu luas, tengoklah apa benda yang menjadi kewajipan kita. Kita wajib apa? Entahlah, beratlah tu. Kita ni hidup atas dunia ni, apa yang wajib? Entahlah. Yang tahu semayang, betul dah. Yang tahu ni apa? Cari nafkah. Tahu dah lain? Entahlah. Ni tak mau ni. Sebab tu suruh mengaji. Bila kita mengaji baru kita tahu, oh itu wajib, itu wajib, itu wajib. Banyak rupanya benda wajib ni. Jadi setiap benda yang menjadi kewajipan kita buat, wajib kita belajar. Contoh sekarang kita tak wajib pergi haji, tak ada kelayakan nak pergi haji, tidak wajib kita belajar bab tak wajib belajar bab haji. Dia orang bujang, dia bukan suami, dia bukan bini, dia tak wajib belajar tentang suami ataupun dia tak wajib nak belajar tanggungjawab suami apa, tanggungjawab isteri apa. Dia tak wajib belajar sebab dia belum duduk situ lagi. Tapi sunat dia belajar. Sunat dia belajar. Yang dah bergelar suami, yang dah bergelar isteri, wajib dia belajar apa tanggungjawab yang Allah pikulkan atas diri dia sebagai isteri, sebagai suami. Kalau dia menjadi pemimpin, dia wajib belajar ilmu jadi pemimpin yang macam mana, apa tanggungjawab pemimpin, boleh tak nak membuat kezaliman dan sebagainya. Dia kena belajar. Itu fiqh. Jadi fiqh ni luas. Fiqh luas. Kemudian satu lagi ilmu tasawuf, kena mengaji ilmu tasawuf, kerana dalam ilmu tasawuf tu nak memperkenalkan kepada kita apakah sifat yang dipuji oleh Allah yang wajib ada dalam hati kita. Wajib ada, bukan sunat ada. Wajib ada. Kita ni ada kala Allah perintah menunaikan amal zahir yang wajib. Contoh macam sembahyang, contoh macam puasa, contoh macam menutup aurat. Itu amalan zahir yang wajib. Dan ada kalanya Allah perintahkan ke atas diri kita ni, hati kita ni memiliki sifat yang wajib. Apa sifat yang wajib ada dalam hati kita? Ikhlas contohnya. Ikhlas dalam ibadat. Apa hukum ikhlas dalam hati waktu ibadat? Hukumnya apa itu ikhlas? Jadi dalam ilmu tasawuf dia akan ajar ikhlas tu apa. Kalau kita tak kenal, kalau kita tak faham, tak tahu apa itu ikhlas, macam mana kita nak mewujudkan sifat ikhlas tadi dalam hati kita? Kita tak tahu ikhlas tu apa. Ikhlas bukan duduk di lidah. Ikhlas bukan duduk di lidah. Jadi kita wajib tahu ikhlas tu apa. Bagaimana yang dikatakan ikhlas? Lawan bagi ikhlas tu apa pula? Contohnya riak. Apa riak tu? Riak tu apa benda? Perasaan yang bagaimana riak tu? Wajib kita tahu. Kerana riak itu sifat yang haram ada dalam hati kita. Tak boleh, haram, ditegah oleh Allah. Maka kita kena kenal lah riak tu apa benda, apa tanda-tanda riak. Kita kena kenal, kita kena tahu, kita kena faham. Sebab wajib buang riak. Ujub, apa pula penyakit ujub? Apa pula penyakit sum'ah? Cintakan dunia, haram. Apa yang dimaksudkan cintakan dunia tu? Cintakan dunia tu apa? Dunia yang bagaimana? Itu dihuraikan dalam ilmu tasawuf tadi. Jadi ilmu tasawuf ni nak mendidik kita, nak mengajar kita apakah sifat yang dipuji yang wajib ada dalam hati, apakah sifat yang dibenci yang wajib kita buang daripada hati kita. Itu peranan ilmu tasawuf.
Fiqh tauhid untuk akidah, fiqh untuk syariat, tasawuf untuk amalan hati kita. Kena belajar. Ni fardu ain. Dia menteri, dia YB, dia datuk, dia datin, dia tan sri, bini raja, bini menteri, bini YB, semua kena belajar. Wajib kena tahu. Tak tahu betul, tak belajar dosa dia. Tak belajar jadi fasik. Daripada peringkat tertinggi atas dunia ni sampai dah tukang sapu sampah, walaupun ataupun penganggur contohnya, dia wajib belajar berdoa. Tak belajar, fasik, mati fasik. Na'udzubillah. Jadi cepat-cepat mengaji dah. Pastikan dalam jadual pengajian kita dah ada 3 ilmu. Yang belum, cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh dah. Tak kira peduli, dia tak peduli laki-laki, perempuan, suami ke, bini ke, dia kena mengaji berdoa. Bukan suami saja, isteri pun wajib belajar berdoa juga. Siapa yang wajib ajar bini berdoa? Suami. Dan kalau suami tak pandai ajar, wajib isteri tadi suami itu carikan guru untuk bini dia, ataupun benarkan isterinya belajar, bukan halang isterinya belajar. Baik, tu cerita dia. Oleh itu kita ni yang menunaikan, yang Islam yang menunaikan segala kewajipan sebagai wajib ain seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, dan menjauhkan segala larangan yang ditegahkan dia oleh Allah Ta'ala zahir maupun batin, bahawa membanyak ia akan menyebut la ilaha illallah. Kena sebut banyak kena sebut banyak-banyak supaya lidah kita tu jadi terbiasa. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau kita tak biasa sebut, berat nak sebut ni. Berat nak sebut ni. Baik, hari ni berapa kali kita ucap la ilaha illallah? Kalau kita kata mudah aja, kalau kita kata senang aja, cuba kita fikir balik daripada celik mata kita pagi tadi sampai sekarang, berapa kali lidah kita sebut la ilaha illallah? Selain daripada solat. Solat kan kena baca syahadu la ilaha illallah, itu dah wajib nak baca. Itu pun kalau solat. Kalau tak solat, tak payah kira solat lah. Berapa kali kita ucap la ilaha illallah? Yang kita kata alah senang je, berapa kali? Jadi tidak mudah. Walaupun ringkas, tapi kalau tak mendapat taufik Allah, tak boleh tak disebut walaupun sekali. Jadi kita kena usaha minta taufik daripada Allah supaya kita ni boleh menyebut, membaca la ilaha illallah ni sebanyak-banyak. Afdalul zikri, seafdal zikir. Banyak zikir-zikir ni, tapi yang paling afdalnya la ilaha illallah. Untuk kita orang awam ni, la ilaha illallah, sambil kita mengucap la ilaha illallah, sambil kita menghadirkan maksudnya la ilaha illallah dalam hati kita, mengingat Allah saja Tuhan. Tu mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hatinya Allah sahaja Tuhan, tidak ada yang lain. Kemudian mengingat juga Muhammad itu Allah. Mulutnya la Allah, tapi dalam hatinya mengingat Allah sahaja Tuhan, Muhammad itu utusan Allah. Walaupun mulutnya tak sebut Muhammadur Rasulullah, baru sempurna tahlilnya, baru sempurna maksud syahadah dia tadi tu, yakni berzikir dengan ikhlas. Kena berlatih sebab tu dalam ilmu tasawuf contohnya, ataupun dalam kitab-kitab contohnya, dia ada meletakkan jumlah-jumlah yang tertentu, 20,000, 15,000, 10,000. Apa tujuan tu? Nak membiasakan. Sebab kalau tak letak target macam tu, kita tak bersungguh baik. Kita ucap la ilaha illallah 10 kali dengan 10,000 kali, mana yang banyak memakan masa? 10 kali ke 10,000 kali? Dah tentulah 10,000 kali, betul? Contohnya kalau 10 kali 10 saat dia boleh jadi. Ataupun 100 kali katalah 5 minit.
Tapi kalau dia berusaha berzikir 10,000 kali, makan masa 3-4 jam contohlah. Jadi perasan tak, dalam 24 jam 4 jam dia dah duduk dalam zikrul. Nampak tak tu? Jadi makin banyak jumlah dia nak berzikir, makin banyak masanya digunakan untuk beribadah. Tanpa dia sedar. Itu hikmah dia. Nanti lama kelamaan bila dah terbiasa, tak perlu dah letak nombor-nombor tu. Tak perlu dah nak ada 10,000. Dia dah jadi sentiasa berzikir. Dia dah jadi terbiasa. Mula-mula memang kena paksa, aku kena target hari, makna setiap hari aku akan cuba dapatkan 300 kali. Memanglah berat. Pagi sikit, Zuhur sikit, Asar sikit. Maknanya dia pastikan sehari semalam ada 300 kali. Dia cuba buat macam tu tiap-tiap hari. Lepas tu dia tambahkan lagi. Nanti lama kelamaan dia tak perasan dah, dia dah sentiasa di dalam berzikir. Kan Allah Ta'ala suruh berzikir banyak-banyak. Itulah hikmah letak nombor tu. Bid'ah. Golongan tu dia yang anti tu zikir tu. Zikir banyak-banyak supaya nak membiasakan diri kita, mudah-mudahan kok nanti kalau berlaku kematian yang mengejut tadi, terus lidah kita la ilaha illallah. Mak dah terbiasa. Kenapa orang kalau kadang-kadang dia terperanjat obat, baru keluar obat mak kau. Kenapa keluar mak kau? Dah terbiasa. Samalah orang yang dah terbiasa lidahnya menyebut Allah. Apa-apa pun ya Allah. Allah. Dia dah terbiasa. Kena membiasakan lah. Nak jadi terbiasa tu kena membiasakan dulu. Kena latih diri kita. Berzikir. Aku ni rasa malas lah nak berzikir, tapi kalau ada tasbih tu rasa macam semangat sikit. Beli tasbih. Belilah tasbih. Dengan ada tasbih ni kita rasa seronok nak berzikir. Beli. Tak ada masalah. Yang ni tak apa minat yang tekan-tekan tu. Tak apa. Kalau benda tu jadi asbab kau seronok mendekatkan diri kepada Allah, maka elok kau beli benda tu. Faham tak tu? Aku tak seronok lah nak pakai macam ni. Aku suka pakai batu macam sahabat dulu ambil batu tu satu. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Ada yang kata ini bid'ah ni, Nabi tak pakai tasbih jenis macam ni, sahabat pun tak pakai. Tak habis-habis dengan bid'ah dia bilang. Apa dia masalahnya? Boleh pakai tasbih tasbih digital ke, tasbih kayu kokak ke, tasbih kuning hitam ke, tasbih batu gunung ke. Ikut-ikutlah. Bila kita pakai tasbih tu rasa semangat, seronok nak berzikir, tak apa, benda baik dah tu. Kalau tak ada kita rasa macam lemah je. Kalau tasbih tu rasa macam semangat sikit. Kalau macam ni tak berapa, yang ni tak berapa semangat sikit. Yang suka yang besar-besar tu, orang lagi seronok. Kalau pegang tu rasa syok, zikir lah beli, tak ada masalah. Peduli orang nak kata apa tok ca ikut dia. Dia tak apa ni, tasbih besar-besar kepala lutut macam tok ca. Ikutmu lah. Ikutmu lah. Mu nak kata apa pun, nak kata tok ca ke apa ke, bukan kita niat pakai benda tu nak meniru tok ca. Faham tu? Biarlah cerdik sikit kepala otak tu. Ni kita tengok orang pakai tasbih besar sikit daripada orang, dah mula ni sesat ni. Sesat mana? Kau tengok tasbih dia besar mana? Sesat sebab tasbih dia besar daripada orang lain. Ingatkan tersesat sebab apa? Sebab tasbih dia besar daripada orang lain, sesat. Yang tu pun sesat sebab apa? Kopiah dia tajam. Kopiah tajam. Sesat tang situ. Macam-macam gitu mengajilah supaya tidak ditipu dengan kebodohan kita tu. Mengaji. Tu fitnah jahil ni bahaya tu kan. Jahil agama ni membawa fitnah yang besar dalam diri kita. Benda yang ada dalam agama kita kata tak ada. Benda yang dibolehkan dalam agama kita kata tak boleh. Itu sebab kebodohan kita sendiri. Sebab kita tak nak belajar. Belajarlah, ambil tahu. Begitu. Ngaji. Kemudian
Banyakkan berzikir dengan ikhlas serta mulahazah, makna lintas dalam hati, ingatkan, hadirkan ia akan maknanya tadi dah. Sambil la ilaha illallah, usaha hadirkan. Kalau tak hadir, kalau la ilaha illallah tapi hatinya ingat ikan jenahah contohnya di laut, la ilaha illallah dalam hati ingat mancing, boleh tak macam tu? Boleh. Boleh, tapi tak samalah macam dia berzikir sambil hatinya mengingatkan makna tadi. Dia berperingkat. Nanti bila dah biasa lidah kita la ilaha illallah, walaupun peringkat awal hati kita dah merayau entah mana-mana, tapi bila kita nanti dah istiqamah, insya-Allah Allah akan bagi taufik sambil lidahnya menyebut sambil hatinya mengingat akan maksud. Dia bukan tiba-tiba boleh macam tu, berlatih. Peringkat permulaan la ilaha illallah tapi hatinya khayal dah mana-mana, tak apa, dicatat tu kebajikan tu. Lidah kita menyebut la ilaha illallah tu ada kebajikan dah tu. Daripada kita duk zikir duit tak ada kebajikan. Kita buat wirid duit. Dapat pahala tak? Dapat tak? Dapat? Dapat duit. Duit dapat duit. Semangat budak ni mengaji. Bagus ni bakal insya-Allah nak soleh ni insya-Allah. Orang tua tak berani datang kelas. Budak kecil datang, malu dengan budak Bagus. Mudah-mudahan jadi anak soleh bertakwa insya-Allah. Akan datang ulama insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sebab tu budak-budak bawa duduk dalam majlis ilmu, dia ada berkah ni. Bawa budak-budak tak apa, tak ada masalah. Taman-taman dalam syurga tu ada budak-budak tuan-tuan. Dalam syurga nanti ada budak ada budak-budak. Wildanum mukhalladun. Pelayan-pelayan dalam syurga tu daripada budak-budak. Jadi dalam taman syurga majlis ilmu ada budak-budak kat seronok budak-budak nak membiasakan dia, melazimkan dia biar dia hatinya rapat dengan surau masjid, supaya nanti dia dah besar tak segan sidu nak datang masjid. Berbanding dengan tak pernah datang, tiba-tiba dah berubah nak datang, ni berat. Malu tak pernah datang, dia jadi macam tu. Tapi kalau daripada kecil dia dah dibiasakan, insya-Allah mak bapak kawal lah. Kita faham lah. Kawal lah, ingatkan jangan bising, jangan begini. Tak apa, budak-budak manjat-manjat memang kerja dia. Kalau orang tua manjat-manjat sesah kan. Tua-tua duk manjat ni, takut nak kena susah tu. Kalau budak-budak tak apa dah, budak-budak dia. Jangan herdik budak-budak, jangan herdik dia, nanti dia jadi liar hati dengan surau dengan masjid. Biar dia seronok datang surau, tak apa. Baik, jadi mulahazahkan Muhammadur Rasulullah. Jadi lidahnya mengucap la ilaha illallah, dalam hatinya mengingat Muhammad itu utusan Allah. Dalam hatinya supaya sempurna berzikir dengan dia, supaya sempurna. Maksudnya jadi sempurna lah lidahnya la ilaha illallah, dalam hatinya mengingat Allah sahaja Tuhan, Muhammad itu Rasul. Kerana demikian itu suatu perkara daripada tawaran dan galakan yang baik. Ni tawaran daripada Allah, promosi ni daripada Allah ni untuk kita yang hidup ni. Jangan lepaskan peluang ni, rebut cepat-cepat. Biasakan diri kita dengan berzikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, dan galakan yang baik dan besar pahalanya, sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih akan demikian itu. Habis dah setakat situ. Dia nak cerita kelebihan bertahlil la ilaha illallah tadi. Boleh baca dalam haid ke tak peduli, boleh baca, sebab tu wirid, tu zikir. Tak payah syarat ada wudu, tak payah syarat menghadap kiblat, tak payah syarat duduk, nak baring sambil baring la ilaha illallah, sambil meniarap la ilaha illallah, tak peduli, boleh. Boleh sambil bawa kereta, sambil bawa motor, sambil lipat baju, sambil sapu sampah, ambil basuh pinggan, la ilaha illallah. Bini kita buat perangai la ilaha illallah, laki kita buat perangai la ilaha illallah, macam biasa. Dan janganlah seorang itu tertipu dengan bawaan dan pengaruh yang sesat yang terbit. Habis dah cerita ni, nak cerita tentang pahaman sesat ni, dengan baik-baik ni.
Dan janganlah seseorang itu, lebih-lebih lagi kita orang awam ni, yang baru nak celik mata, nak dekatkan diri dengan ibadah ni, tak kisahlah walaupun umur kita dah banyak, tapi kita baru nak mendekatkan diri dengan Allah, kita namanya masih lagi kebudak-budakan dalam ibadah lagi. Jadi hati-hati. Hati-hati. Nak hijrah-hijrah pun kena hati-hati, kerana di dalam perjalanan hijrah itu, penghijrahan itu, ada syaitan-syaitan yang menanti di tepi-tepi jalan untuk menipu kita. Jangan ingat hijrah tu selamat. Kalau salah jalan yang dilalui, dia tetap takkan selamat, walaupun pada zahir nampak dah berhijrah. Sebab setan ni dia ada mana-mana. Mana-mana jalan ibadat dia ada tunggu. Tujuannya apa? Nak menipu daya orang yang nak beribadat. Jadi kita hati-hati. Lepas tu kena ada guru. Kena ada guru tempat kita bertanya. Jangan seorang-seorang, jangan buat mandai-mandai. Perjalanan ibadah ni perjalanan yang sangat berbahaya, tuan-tuan. Perjalanan ibadat ni perjalanan yang sangat berbahaya. Siapa kata? Imam Ghazali kata. Sangat bahaya sebab perangkap dia terlalu banyak. Perangkap dia pula jenis tak nampak pula tu. Hanya boleh dilihat orang-orang yang ada mata hati saja. Orang macam kita, orang awam ni biasanya memang tak nampak tipu daya tadi. Itu yang kita rasa syok macam dah betul tu, rupanya tengah ikut jalan sesat, jalan yang salah. Hati-hati. Dan janganlah seorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat, yang terbit daripada yang jahil, yang dibawa oleh orang yang jahil dengan agama. Jadi pahaman-pahaman sesat ni adalah fahaman yang dibawa oleh orang jahil. Kalau benar dia orang alim, dia takkan bawa, dia tidak akan membawa kepada jalan yang sesat. Kalau dia alim, dia tak bawa jalan sesat. Dia kalau alim, dia bawa jalan lurus. Ni alim tapi bawa fahaman sesat, tu bukan alim, tu jahil. Dia kalau pandai dah, tentulah fahaman yang dibawa fahaman yang betul. Itu baru alim. Ini kita asalkan bawa agama je, alim tengok dulu. Sebab itu Nabi ada gelar ulama su. Ulama ni mana orang alim tapi su yang jahat. Jadi bukan semua ulama tu baik. Ada ulama su, ulama yang jahat, yang menyebarkan, yang mengajak masyarakat mengikut kepada ajaran-ajaran yang sesat, fahaman-fahaman yang sesat, akidah yang sesat, syariat yang sesat. Jadi hati-hati. Hati-hati kita. Jangan ikut sembarang. Sebab memilih guru ni memilih agama. Salah guru, salah agama kita. Jaga baik-baik. Pastikan guru yang kita nak cari ni dia berakidah ahli sunnah wal jamaah. Itu satu syarat. Itu satu syarat. Tak kira guru kita laki-laki, guru kita perempuan, akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Dia orang yang beriktikad seperti yang diajar oleh Abu Mansur Maturidiyah ataupun Abul Hasan Al-Asy'ari. Ataupun pendek katanya, dia guru yang berpegang dengan sifat 20. Faham tak? Itu syarat nak pilih guru, nak cari guru. Itu nombor satu. Nombor dua, guru kita bermadhab. Guru kita tadi bermadhab. Makna khususnya mazhab Syafi'i lah. Dah kita duduk Tanjung Medara, betul? Kita bukan duduk Maghribi. Kalau duduk Maghribi, lainlah Hanafi ke Hambali ke. Ini Masjid Tanah, Melaka, Tanjung Medara. Mazhab apa? Syafi'i. Jadi pastikan guru kita tu yang bermazhab Syafi'i. Jangan pula cari guru Hanafi Hambali pula. Kan jadi pening pula kita. Cara wuduknya lain, tak sama macam kita. Cara batal wuduknya tak sama macam kita Syafi'i. Mengaji ni biar betul. Jangan main hentam aja. Baru-baru nak celik mata, nak pergi mengaji 4 mazhab dah. Ikut-ikut orang. Memanglah bagus mengaji 4 mazhab untuk orang yang tertentu. Untuk kita ni yang baru nak celik mata ni, ngaji fiqh Syafi'i tu betul-betul dulu. Fahamkan betul-betul dulu fiqh Syafi'i tu.
Besok bila dah alim, dah pandai, dah lama belajar, berasa nak memperkembangkan lagi pengetahuan kita, luaskan lagi pengetahuan kita, ambil tahulah fiqh Hanafi macam mana, fiqh Hambali macam mana, Maliki macam mana. Oh, patutlah hari tu waktu pergi umrah tengok dia cara ambil wuduk macam tu. Oh, patut dia mazhab lain. Nah, tak apalah, dah tahu. Ini dah kita beli buku 4 mazhab, lepas tu baca, lepas tu boleh, habis jahanam ni. Beli buku 4 mazhab, kita baca boleh rupanya boleh rupanya. Itu jadi rojak, na'udzubillah min dzalik. Itu kata tipu daya tadi, hati-hati. Itu yang kedua tadi. Yang pertama, dia berakidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua ni saya bagi tahu ni, takut penghijrahan kalian nanti tidak kesampaian. Takut penghijrahan kalian nanti tidak kesampaian, nanti kalian juga menyesal. Daripada dulu dalam alam maksiat, dah duduk berkecimpung dengan amal ibadah, rupanya sesat juga. Hati-hati. Perjalanan ibadat ni sangat bahaya. Pertama, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Guru kita tadi yang kita nak ambil pakai guru kita tadi, dia akidahnya, pegangannya ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidahnya sifat 20. Kalau dia tolak sifat 20, kalau dia kata sifat 20 tak wajib belajar, jangan jadikan dia guru kita. Walaupun dia mengajar iqra, jangan. Takut nanti dalam diam dia menyelitkan faham. Dalam diam-diam nanti dia menyelitkan pahaman-pahaman itu. Faham tak ni? Contohnya, saya berpahaman tu. Walaupun saya mengajar tuan-tuan benda lain, saya akan selitkan sedikit demi sedikit tanpa tuan-tuan perasan. Tanpa tuan-tuan perasan, saya akan pengaruhi tuan-tuan. Tanpa tuan-tuan perasan. Itu yang kita takut. Jadi nasihat tu guru dengar. Tak apa ustaz, saya bukan ikut akidah dia, saya mengaji Quran dia. Ni payah cakap orang jahil. Sebab tu kita nak mengaji dengan guru, di antara adabnya kena dengar nasihat guru. Dengar nasihat guru. Guru tu lebih tahu, dia lebih berpengalaman, dia lebih faham daripada kita. Kita baru nak dekat, kita baru nak celik. Ni guru kata jangan pergi. Walaupun kamu nak mengaji tafsir, walaupun kamu nak mengaji hadis, jangan pergi. Tak ada salah ustaz. Elok aja dia baca Quran, tafsir Quran, hadis, elok aja. Mana kita nak tahu, kita bebal lagi. Faham tak? Kita bebal lagi. Kita tak tahu lagi mana kita nak dapat beza betul ataupun salah. Ini banyak jawapan ni. Saya kata jangan pergi. Dia tak ada pun ajar benda-benda pelik. Kau tahu ke benda sesat? Kau tahu ke benda salah? Kau dah faham belum akidah betul dan salah? Kau dah belajar akidah belum? Belum. Dah, bila belum, macam mana kau nak membezakan yang betul yang salah? Ada juga jenis anak murid kerah kepala ni ada. Itu kita tak bertanggungjawab. Kita dah bagi nasihat, tapi degil buat kerah kepala, itu tanggungjawab sendiri. Kita kata jangan pergi. Sebab kita tahu dah teknik mereka ni, walaupun mengajar tafsir, walaupun mengajar hadis, tapi dalam diam-diam dia akan selitkan pengaruh pahaman dia. Dia tahu anak murid yang datang tu bebal. Geram pula Sebab apa? Bahaya tu lah. Bahaya. Tahu tak bahaya? Ni bukan bahaya dunia, tahu tak? Bahaya akhirat. Sebab tu kita tak boleh main-main dalam bab tu. Tempat bersungguh kena cakap sungguh-sungguh. Takut orang ingat ni benda ada main apa tu pun nak kecoh. Sebab kita tak tahu bahaya, sebab tu kita rasa tak kisah. Kalau orang tahu bahaya, dia akan bersungguh, dia akan takut, dia akan risau. Dia akan risau anak bini dia terpengaruh, dia akan risau kawan-kawan dia terpengaruh. Sebab dia tahu bahaya dia. Kita tak tahu. Macam bapa dengan anak. Mana tahu? Anak tak tahu bahaya pisau, tapi bapa tahu. Sebab tu bapa marah sungguh-sungguh anak yang main pisau tadi, betul? Tapi anak tak, sebab dia tak tahu bahaya. Begitulah ibaratnya orang jahil tadi. Guru-guru kita tu lebih tahu bahaya daripada kita. Tapi kita jenis tak nak dengar nasihat, habis terikut dalam diam-diam, dah terikut. Dah terikut pahaman tu. Dah nak kata apa? Baik tuan-tuan. Sabtu hari Ahad
datang Masjid Putih tu. Tolong kempen tu sampai-sampai kan. Setiap Ahad, minggu pertama, ketiga dan kelima, tauhid dekat Masjid Putih, Masjid Pekan Masjid Tanah. Hari Ahad 9.30 pagi, pakar-pakar ngaji tauhid, ngaji ramai-ramai ngaji tauhid. Orang Masjid Tanah ni banyak dah tinggalkan ilmu sifat 20. Tu pun saya mengajar sekali dua ni dah ada kecoh dah. Ada yang marah dah. Nampak tak tu? Tu kesan ni dah tu. Tu kesan ni. Nampak tak? Jadi kita nak hidupkan balik pahaman. Kita nak hidupkan balik pengajian sifat 20 dalam masyarakat kita. Kita tak boleh nak duduk diam, nak biarkan. Nanti makin lama dibiarkan, makin menyebar, merebak pahaman ni nanti. Jadi kalau kita yang tak nak tolong, siapa nak tolong? Kita nak harap siapa? Kalau kita yang tak nak tolong memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah di tempat kita nak harap siapa? Cuba bagi tahu. Kita nak anak bini kita besok, keturunan kita terikut pahaman ni. Kalau kita sendiri tak bersungguh, takkan nak harap dia orang pula. Dia dah tentu nak benamkan, nak tanam pahaman ni kalau boleh. Sebab tu jangan main-main kan. Kena pakat-pakat tolong agama kita. Kena teruskan perjuangan ulama kita dulu-dulu. Mak bapak kita, datuk nenek moyang kita dulu, semua akidahnya sifat 20 ni. Bila datang ke tempat kita ni, pahaman yang pelik-pelik ni, nak nunjuk ke pandai dia, mengatakan ni sifat 20 tak payah belajar, tak wajib belajar. Ni orang kampung kita, orang masyarakat kita Masjid Tanah ni ramai dah kena pahaman ni tuan-tuan. Ni kita nak usaha bangkitkan balik. Mudah-mudahan Allah bagi pertolongan. Jadi saya harap juga pertolongan daripada tuan-tuan ni. Saya seorang-seorang tak boleh, saya tak mampu. Pakat-pakat berjamaah, insya-Allah ada berkahnya, insya-Allah. Kalau ni tolong sebar-sebarkan. Minggu pertama, ketiga, kelima, hari Ahad 9.30 pagi, kitab Risalah Misbah Muni. Kitab ni jugalah. Tapi daripada awal kita baru baca 2 kali. Baru. Pakat datang lah. Kalau tak ada benda-benda lah yang penting-penting, datanglah. Lepas tu pergilah, nak pergi pantai ke, nak pergi main pasir ke, ikutlah. Singgah dulu, ngaji dulu sampai 9.30, 10.30. Lepas tu pergilah pergi jalan mana. InsyaAllah. Tolong sebar-sebar kan. Sebab kita memang sangat benci dengan pahaman yang ada dekat tempat kita. Benci sangat. Pahaman yang tak elok, pahaman yang biadab, pahaman yang mendidik masyarakat jadi biadab. Sampai satu tahap dia akan biadab dengan Ahlul Bait. Dia akan biadab dengan keturunan Rasulullah SAW. Kita tak nak anak bini kita terpengaruh dengan pahaman ni. Dia sikit dia terbawa ke situ. Kemudian, dan janganlah seseorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat yang terbit daripada yang jahil. Itu yang bawa pahaman tu orang jahil lah tu. Orang jahil lah tu bawa pahaman tu. Tapi kita ni orang awam kata dia orang yang berilmu. Pada kita kata dia agamawan. Kita kata dia orang alim. Alim apa bawa pahaman sesat macam tu? Alim apa ajar masyarakat jadi biadab macam tu? Sikit-sikit mensyirikkan orang, sikit-sikit membid'ahkan orang, sikit-sikit mengatakan amalan orang tak ada kebajikan sebab tak ada hadis Nabi, tak ada dalil Quran, tak ada hadis Nabi, kalau buat sia-sia tak ada kebajikan. Ni dah pahaman dia. Tu orang panggil pahaman biadab. Yang ada pahala kebajikan dia, yang lain ni tak ada kebajikan. Tak boleh tuan, kita tak boleh bagi muka pahaman macam ni, merosak kan. Dan janganlah seorang ambil daripada orang yang jahil dengan agama dan jahil dengan akidah agama. Orang duk pakat sebar tu guru daripada dulu, almarhum Tuan Guru Muallim Haji Wahid. Siapa lagi? Tu guru dulu daripada dulu semua menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Semua mengajar menyebarkan sifat 20 ni. Cuba tengok mana alim ulama, mufti Melaka daripada mana dulu. Semua bawa pahaman ni, akidah ahli sunnah ni, sifat 20 ni. Dia datang kemudian tempat kita kata ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Nampak tak? Kita jangan kata alah pasal tu je pun. Jangan tuan-tuan. Jangan. Tengok tu. Tak kenal, siapa tak kenal Tuan Guru Haji Abdul Wahid? Tak pernah dengar karamah dia, kemuliaan. Apa akidah dia? Sifat 20. Nampak tak?
Dia datang kendian mengatakan tak payah, tak perlu, salah pula lah. Mau kita tak geram tuan. Menyalahkan ulama-ulama dulu, menyalahkan tok-tok guru dulu yang mengaji berpuluh tahun, yang amalnya lebih soleh, warak. Oh, dia datang kendian pula dah, dia kopiah pun tak pakai. Kopiah pun payah nak lekat atas kepala. Oh, tu guru tu salah, pahamannya salah, akidah sifat 20 ni tak perlu belajar. Dia datang kendian, kepala kau pun payah nak tutup. Tengok tuan-tuan, orang dulu, alim ulama dulu, tutup guru kita dulu, bukan sahaja sakan alim ilmu. Tengok amalan dia macam mana, pakaian dia macam mana, pergaulan dia macam mana, kehidupan dia macam mana, kezuhudan dia macam mana. Tengok dengan orang sekarang tak sama. Kata alim-alim pun tengok cara makan macam mana, pergaulan macam mana, pakaian macam mana, tak sama tuan-tuan. Sebab dulu ulama dulu dia bukan alim, dia beramal sekali. Kena jaga, kena raih, kena teruskan, kena pegang betul-betul, kena pertahankan akidah kita di sunnah wal jamaah ni, bermadhab ni. Ni duk sebar, duk ajak orang tinggalkan sifat 20, duk ajar orang supaya tak payah bermadhab. Duk berlakon-lakon konon-kononnya di Hanafi Hambali. Kita Syafi'i duk hasut orang awam tak tahu, masyarakat tak tahu. Orang yang datang surau ni dia sangka baik je, dia nak ambil ilmu je. Dia tak tahu yang ngajar dia tu betul ke tak betul, dia tak tahu tentang tu. Sebab dia datang tu dengan niat nak belajar agama. Dia ingatkan bawa bakul, pergi masjid, nikah penuh lah bawa balik. Tu je dia fikir. Dia tak tahu yang ngajar tu sesat ke tak sesat, dia tak peduli, dia tak tahu. Dia orang awam. Sebab tu kalau tok guru tak nak berbunyi, tak nak bising pasal benda ni, nak agak siapa? Nak diam kan? Kalau diam maknanya kita redha dengan pahaman tu. Yang jahil dengan agama dan jahil dengan akidah agama, yang mengajak orang-orang awam kepada berzikir, tahlil dan menerima tariqah dengan bermacam-macam tariqah dengan sangkaan mereka itu satu kewajipan yang lebih tinggi daripada segala kewajipan yang diperwajibkan akan dia oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Berhenti kat situ, jangan berhenti kat tengah-tengah tadi tu. Jangan berhenti kat tengah-tengah tu, berhenti kat ujung tu. Tu noktah, situ baru tempat berhenti dia. Jangan berhenti kat situ, nanti kamu salah faham nanti kan. Mana tadi, daripada mana tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni. Akidah jahil dengan akidah agama yang mengajak orang awam kepada berzikir dan bertahlil. Jangan berhenti situ. Ayat tak habis lagi. Ayatnya hampir sampai situ. Iaitu mana? Dia mengajak manusia berzikir, mengajak manusia bertahlil, mengajak manusia bertariqah dengan macam-macam tariqah, serta mengiktikad bertahlil, bertariqat itu lebih wajib daripada apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Situ yang sesatnya. Faham? Faham tidak ni? Dia kata mari berzikir, mari amalkan tariqat ni, ini lebih wajib dari semayang lagi. Faham tak tu? Contoh begitu. Ini lebih wajib daripada semayang lagi, ini lebih wajib, lebih utama daripada belajar fardu ain lagi. Itu sesat. Itu yang sesat. Kalau mengajak kepada berzikir, bertahlil, bertariqat, itu tak salah. Itu tak salah. Walaupun kita tak nafikan ada tariqah yang sesat, tapi bukan semua. Yang salahnya ni, dia ajak orang berzikir, banyak orang ajak orang bertariqah, serta dia kata berzikir, bertariqah ni lebih wajib, fardu ain tak payah belajar. Itu salah. Itu salah. Hati-hati. Berzikir, berwirid ni benda sunnah. Mengaji fardu ain ni wajib. Tiba-tiba ni yang jenis sesat ni tadi, dia kata berzikir wajib, fardu ain tak wajib. Itu yang sesat, itu dah menukar hukum Tuhan. Jaga-jaga baik-baik, hati-hati. Dengan bermacam-macam tariqat, dengan sangkaan mereka itu lebih wajib daripada apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Kerana itulah ada yang menerima tariqat dan bertahlil dengan tak sembahyang 5 waktu. Sebab tu ada berlaku dia ngambil tariqat tertentu, dah tak sembahyang dah. Dia hanya gila berzikir, berwirid saja.
sembahyang 5 waktu tidak, puasa tidak. Tu yang sesat tu. Jadi seronok tak? Seronok tak? Berzikir je tak payah sembahyang, seronok tak? Seronok lah. Aku tak seronok pula. Bohong, tak seronok. Tak payah sembahyang. Tak payah sembahyang. Zuhur langgar, asar langgar, maghrib langgar, isyak langgar, subuh langgar. Kerja kita zikir je, tak payah sembahyang. Bulan puasa pula tak payah puasa, berzikir je. Seronok tak? Seronok. Sebab tu ada yang terikut pahaman ni. Sebab muafakat dengan nafsu kita yang malas nak sembahyang tu. Dan bertalin dengan tidak sembahyang 5 waktu. Ada pula dulu saya dengar sembahyang boleh pilih-pilih. Dia kata dia orang dia kata peringkat dia sembahyang boleh pilih. Wah banyak cantik muka kau. Dia kata peringkat dia ni sembahyang dah boleh pilih mana. Nak sembahyang zuhur saja pun tak boleh. Tak wajib 5-5. Sebab dia dah naik martabat. Itu bukan naik martabat, tu naik musibat nama dia. Kufur kan, kafir, murtad tu pahaman tak? Dah bila Allah Ta'ala wajibkan solat dia kata tak wajib, bukankah murtad? Allah kata wajib solat dia kata tak wajib, murtad lah. Murtad lah. Jangan main-main. Dan ada pula yang menerima tarikat dan bertahlil bercampur gaul antara lelaki dan perempuan yang helat dengan tidak ada haram. Ada pula jenis tarikat-tarikat yang tertentu boleh campur satu bilik lelaki perempuan. Itu yang sesat. Kalau sekadar berwirid, berzikir di dalam bilik yang berasingan, dalam dewan yang berasingan, orang lelaki tempat lain, orang perempuan tempat lain, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini kita tengok orang berwirid, berzikir dalam gelap je, sesat. Sebab apa sesat tu? Sebab dalam gelap dia berzikir. Semata-mata berzikir dalam gelap sesat. Jangan macam tu tuan-tuan. Tolonglah. Jangan mudah-mudah menyesatkan orang. Jangan mudah-mudah menyesatkan orang. Sebab tu kalau kita nak fatwa, contohnya nak fatwa sesuatu tarikat itu sesat, kena nyatakan apa kesesatan dia. Contohnya tarikat ini sesat, jangan ambil tarikat ni sebab pahaman mereka tidak ada halal haram di antara laki-laki dan perempuan. Baru orang tahu. Faham tak? Baru orang tahu kenapa diharamkan tarikat tu. Sebab pahaman mereka, pegangan mereka tidak ada halal haram antara laki-laki dan perempuan. Boleh duduk dalam satu bilik bergaul laki-laki perempuan, berzikir ramai-ramai campur laki perempuan. Baru kita tahu, patutlah sesat, patutlah diharamkan tarikat tu. Ni kita tak cakap, kita kata tarikat tu haram, tarikat tu salah, tapi apa salah tak bagi tahu. Jadi kita masyarakat ni terpinga-pinga. Sebab apa? Apa masalah tarikat tu diharamkan, kenapa bila dah tahu, masing-masing pandai-pandai buat tekaan sendiri. Aku rasa tarikat tu sesat sebab buah tasbih dia orang besar daripada orang lain. Aku rasa sebab serban dia besar daripada orang lain lah. Rasa tu sebab tu sesat sebab serban dia besar daripada orang lain. Yang tu pula, aku rasa dia tu sesat sebab dia punya lengan baju dia besar. Dah tak tahu jawapan, pandai-pandailah buat jawapan sendiri. Sebab tu pihak bertanggungjawab, pihak Jabatan Agama Islam contohnya, bila nak menyatakan tarikat sesuatu tarikat itu sesat, nyatakan sekali apa kesesatan dia. Jangan semata-mata umum di masjid. Tuan-tuan perempuan yang nak mengingatkan, dalam Malaysia ni ada beberapa tarikat yang diharamkan, yang sesat. A, B, C, D. Wallahu a'lam. Apa sebab tak bagi tahu? Bagi tahu lah. Baru dah tak timbul fitnah. Ni, kalau berzikir dalam gelap sekalipun, orang lelaki tempat lain, orang perempuan tempat lain, tak ada masalah. Yang tak bolehnya berzikir dalam gelap satu bilik campur laki-laki perempuan, tu tak boleh. Itu menyalahi syariat. Sehebat apa pun tarikat dia mesti ikut syariat. Yang haram tetap haram, yang halal halal. Tak boleh dia kata kami ni tarikat special. Kami ni tarikat yang special, jadi makna di sisi kami syariat ni tolak tepi. Tu salah. Ingat tu. Ni saya bagi tahu. Ingat baik-baik. Jangan mudah menyesatkan orang.
Adalah faedah kenapa disamarkan lampu, digelapkan lampu apa benda. Pergi tanya. Ha? Oh, tu sesat sebab apa? Sebab tadi tengok aku duk intip dia tu celah papan tadi, aku dia tengok dia berzikir, berdiri, pakat-pakat berdiri berzikir. Oh, sesat sebab berdiri. Ha? Sesat sebab berdiri ke? Nampak tak tuan-tuan? Belajar. Jangan main-main. Tengok tu dalam naik kelab. Itu baru kata sesat. Tapi tak kecoh pula yang tu sesatnya. Yang duk sebut la ilaha illallah, yang sebut nama Allah, oh dia katanya sesat. Mudah nak menyesatkan orang. Tu pahaman tu lah tu di antara pahaman tu lah. Sebab tu dia sebut jangan tuan-tuan, jangan pergi majlis zikir. Majlis zikir ni bid'ah, zaman Nabi tak ada majlis zikir ni. Ni di antara pahaman ni. Sampai kat telinga saya ni, Dia kata orang duduk dalam majlis zikir ni, duduk zikir kuat-kuat ni macam anjing menyalak-nyalak, kata dia. Oh, geram dia dengar. Kalau sebut depan muka saya, dia tumbuk muka dia tu. Biadab. Kau tak tahu hujung pangkal, memfitnah orang dengan senang-senang. Lepas tu cerita dengan orang-awam angguk-angguk lah kepala. Oh, you ke? Sebab orang awam menyangka yang dia itu agamawan. Allahu Akbar. Punah ranah habis. Dan bertahlil dalam gelap sehingga nampak tuan gurunya memberi pertolongan, dan ada yang menerima tarikat dan bertahlil dengan tidak mengetahui dan tidak belajar hukum-hukum agama, serta menghukum pula akan orang yang duduk belajar hukum agama itu adalah ilmu kulit yang tak berguna. Ada pula yang jadi macam tu. Dia kata kita ni hanya perlu berwirid, hanya perlu mengamalkan zikir-zikir tertentu, tak perlu nak ke surau, tak perlu nak ke masjid. Yang kata dia orang tu mengaji fardu-ain, fiqh, tauhid, tasawuf tu tak payah. Itu semua kulit. Itu ilmu kulit. Tak perlu pergi, tak wajib. Sini yang wajibnya, ini yang isinya. Pun sesat, jangan main-main. Dia kata orang mengaji kat surau masjid ni fardu ain ni, dia kata ilmu kulit, dia kata jangan pergi, tak payah, tu ilmu kulit. Dan dengan bertahlil itu terangkatlah martabat mereka itu kepada martabat uluhiyah. Ini ciri-ciri pahaman sesat ni. Dengan melakukan amalan-amalan yang tertentu boleh menaikkan darjat daripada darjat hamba naik kepada darjat ketuhanan. Daripada martabat hamba biasa macam kita ni, tapi bila amalkan amalan tertentu, wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu dengan jumlah-jumlah yang tertentu, nanti naik martabatnya daripada martabat hamba jadi martabat Tuhan. Bila dah naik martabat ketuhanan, yakni martabat ketuhanan, dan apabila sampai martabat itu kepada martabat uluhiyah, maka tidak lagi wajib sembahyang dan puasa, dan tidak belaka-laka daripada perkara-perkara yang dituntut wajib, dan tidak lagi haram segala perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini alasan dia. Sebab apa? Sampai satu peringkat dia dah tinggalkan solat, dia dah tinggalkan puasa, mula-mula tak tinggal lagi, mula-mula wajib lagi sembahyang. Peringkat permulaan wajib lagi sembahyang, anak-anak murid ni wajib sembahyang lagi sebab belum sampai martabat, belum naik makom lagi. Masih darjah satu lagi. Jadi kena sembahyang macam biasa, puasa macam biasa. Tapi bila dah sampai martabat tu guru dia tu, dia kata mulai hari ni terlucutlah atas diri kamu ni sembahyang, puasa dan sebagainya. Tak wajib lagi dah di sisi kamu. Sebab apa? Kamu dah naik martabat uluhiyah. Kafir apa? Na'udzubillah min dzalik. Maka semua puak yang tersebut itu, golongan-golongan yang tersebut itu, puak-puak yang mubtadi' dhal, orang-orang yang membuat bid'ah yang sesat, yang menyesatkan ia akan orang-orang awam. Dan puak yang sudah jadi murtad, na'udzubillah min dzalik. Wal iyad billah min dzalik, minta berlindung. Jadi hati-hati tuan-tuan, hati-hatilah, waspadalah. Cukuplah sekadar itu. Nanti kita sambung lain kali insya-Allah. Jadilah ngaji sikit-sikit, lama-lama dapat sikit. Alhamdulillah. Muju Allah Taala pilih kita.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, mudah-mudahan Allah kabul, mudah-mudahan Allah rahmati kita, bagi ilmu manfaat, kekalkan ingatan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semuanya, anak bini kita, keturunan kita, kawan-kawan kita, sahabat andai kita, sampai kiamat, daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan pahaman-pahaman yang merosakkan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang merosakkan syariat. Dan satu lagi tadi, ciri-ciri guru yang nak kita cari, dia mesti berpegang dengan 4 sumber ini di dalam mengambil hukum: Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan juga qiyas. Ini 4 benda mesti. Ini ciri-ciri guru yang kita nak jadikan dia guru kita. Tak kira dia ustaz, dia ustazah, dia pak kiai, dia pak habib, pak apa pun, 4 benda ni mesti ada pada diri dia. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dia bermadhab. Apa lagi tadi sih? Sumber pada empat. Dia bersumber, maknanya dia bermadhab. Kemudian tempat ambilan hukumnya daripada 4 ni: Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan juga qiyas. Ingat tu. Itu ciri-ciri guru yang kita nak jadikan guru kita. Yang tolak madhab, jangan pakai. Yang tolak sifat 20, jangan pakai. Walaupun dia nak mengajar kita hadis Quran, jangan. Saya dah nasihatkan. Tu terpulanglah kalian ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, malam Jumaat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala doa-doa kita, hajat-hajat kita yang baik-baik, yang tersurat, yang tersirat di dalam hati kita. Moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipanjangkan umur sekaliannya dengan diberi umur yang berkah, diberi taufik untuk beramal dengan amalan yang soleh, meninggalkan segala maksiat zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memilih kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita direzekikan syahid. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mujahidin-mujahidin kita di Palestin, memberi kemenangan kepada sekalian umat Islam yang sedang ditindas, dizalimi oleh orang kafir harbi di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan didatangkan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekalian dosa-dosa kita, anak bini kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, kawan-kawan kenalan kita, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga agama kita, membantu menjaga agama kita, membantu kita, memberi pertolongan untuk kita berusaha menaikkan kembali, menyebarkan kembali fahaman kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya di tempat kita ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Salah silap, kelemahan, kekurangan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ali qudri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.